Hari ini saya akan menunjukkan kepada anda sebuah filem jenayah, biografi, drama dari tahun 2008 bertajuk Changeling. Di Los Angeles, 1928, Christine Collins bangun di rumah pinggir bandar kelas pertengahannya. Dia mengeluarkan anaknya, Walter, dari katil dan mengukur ketinggiannya pada bingkai pintu. Mereka makan sarapan pagi dan menaiki bas di mana dia menghantarnya ke sekolah dan pergi ke tempat kerja. Dia adalah penyelia untuk talian operasi telefon. Apabila dia menjemput anaknya pada penghujung hari, dia memberitahunya dia bergaduh dengan yang lain budak lelaki. Salah seorang rakan sekelasnya telah mengusiknya bahawa bapanya tiada dalam gambar kerana dia tidak menyukainya. Christine meyakinkannya bahawa dia sama sekali tidak bersalah atas kehilangan bapanya. Malam itu Walter tertidur di atas sofa mendengar salah satu rancangan radionya. Christine membawanya ke katil. Keesokan harinya dia dipanggil bekerja pada hari cutinya dan perlu memberitahu Walter bahawa dia tidak akan dapat membawanya menonton wayang, tetapi dia berjanji akan melakukannya pada hari berikutnya. Dia bersiap sedia untuk pergi dan menyuruhnya berkelakuan. Dia melihat dia pergi dari tingkap. Christine bertolak lewat dari kerja. Terdapat banyak masalah yang perlu ditangani semasa itu shift dan pengurusnya menawarkan peranan yang lebih tinggi kepadanya. Dia merindui bas pulang dan terpaksa berjalan kaki. Apabila dia tiba di rumah, Walter tiada di mana-mana. Dia berjalan di jalan-jalan kejiranan bertanya kepada anak-anak tempatan jika mereka pernah melihatnya, tetapi tiada siapa yang mempunyai idea. Christine menghubungi polis untuk melaporkan anaknya hilang, tetapi mereka memberitahunya jabatan itu dasar untuk tidak memfailkan kes orang hilang untuk kanak-kanak sehingga mereka hilang selama 24 jam. Dia memohon bantuan mereka, tetapi mereka memberitahunya bahawa tiada apa yang boleh mereka lakukan sehingga pagi. 2 minggu selepas Walter hilang, Pendeta Gustav berdoa untuknya di gerejanya di mana perkhidmatannya disiarkan melalui radio. Dia menjelaskan bahawa satu-satunya sebab Walter masih belum ditemui adalah kerana ketidakcekapan daripada LAPD. Christine menggunakan waktu rehatnya di tempat kerja untuk menyemak dengan jabatan orang yang hilang itu anaknya, dan bosnya perasan. Di Illinois, seorang lelaki dan seorang kanak-kanak yang dianggap sebagai anaknya makan di kedai makan. Apabila tiba masa untuk membayar, lelaki itu menerangkan kepada pemilik bahawa dia terlupa dompetnya rumah. Dia memberitahu dia hanya 10 minit untuk mendapatkannya, dan anaknya akan tinggal di kedai makan untuk cagaran. Jika dia tidak kembali dalam 10 minit, pemilik bebas untuk menghubungi polis. Selepas beberapa jam tanpa kepulangan lelaki itu, itulah yang dilakukan oleh pemiliknya. Polis muncul di tempat kerja Christine untuk memaklumkan kepadanya bahawa mereka telah menemui anak lelaki dan wasiatnya membawanya ke stesen kereta api untuk bertemu dengannya. Christine bergegas melepasi akhbar di platform kepada anaknya, tetapi apabila dia bersemuka dengan budak lelaki itu, dia sedar dia bukan anaknya. Dia cuba menjelaskan perkara ini kepada polis, tetapi mereka cuba meyakinkannya bahawa dia adil dalam kejutan dan budak itu telah melalui banyak perubahan kerana trauma baru-baru ini. Mereka meyakinkannya untuk membawanya pulang dalam percubaan dan melihat bagaimana perasaannya dalam beberapa minggu. Christine membawa budak itu pulang dan memberinya makan malam. Dia meninggalkan dia seorang diri untuk mandi, dan budak lelaki itu tergelincir dan dia bergegas masuk untuk memeriksanya. Dia perasan bahawa tidak seperti Walter, budak lelaki ini berkatan, dan dia menariknya keluar tap dan ke bingkai pintu tempat dia menjejaki ketinggian Walter. Budak ini 3 inci lebih pendek daripada Walter kali terakhir dia mengukurnya. Dia kembali ke balai polis keesokan harinya untuk berhadapan dengan mereka dengan buktinya, tetapi mereka enggan mempercayainya, dan selain itu, mereka enggan terus mencarinya anak lelaki kerana mereka secara teknikal telah menemuinya. Kapten polis menuduhnya cuba mengembalikan Walter ke negeri itu supaya dia tidak melakukannya, terpaksa memikul tanggungjawab sebagai seorang ibu. Kapten polis menghantar pakar kanak-kanak ke rumah Christine, dan apabila dia mula-mula tiba, Christine fikir dia ada untuk membantunya. Dia tidak lama kemudian menyedari polis menghantarnya ke sana untuk cuba menjelaskan semua keadaan fizikal perubahan pada budak itu. Pakar memberitahunya bahawa pertumbuhan kanak-kanak telah diketahui dipengaruhi oleh traumatik situasi dan bahawa lelaki yang bersama budak lelaki itu berkemungkinan boleh mengkhatankannya.
Christine menelefon kapten polis untuk mengadu bahawa pakar itu mengadakan perarakannya ke jiranannya dengan budak lelaki itu dan dapatkan pengesahan daripada semua jirannya bahawa dia adalah anaknya. Dia memberitahunya dia mahu menyangkal laporan bahawa Walter telah ditemui. Budak lelaki itu memanggilnya sebagai ibu, dan dia hilang sabar, membaling sepinggan makanan di dindingnya dan menjerit kepadanya memberitahu bahawa dia tahu dia bukan anaknya. Dia menghantarnya ke biliknya. Malam itu dia pergi ke bilik lelaki untuk meminta maaf kerana marah tadi dan dia cuba meyakinkan dia pergi bersamanya ke polis untuk mengaku kepada mereka bahawa dia bukan Walter. Pendeta Gustav menelefon Christine keesokan paginya untuk memperkenalkan dirinya dan bertanya sama ada dia baca kertas belum. Dia berkata dia tidak melakukannya dan dia menjemputnya. Berjumpa dengannya untuk membincangkan pagi itu artikel. Dia membaca bahawa pakar melaporkan kepada akhbar bahawa dia menilai kanak-kanak itu dan tidak syak lagi bahawa dia ialah Walter Collins. Pendeta memberitahu Christine bahawa dia mempercayainya, dan ini semua hanyalah tipu daya LAPD untuk mengelakkan rasa malu kerana salah mencari anaknya. Dia memberitahunya bahawa dia telah menjadikan misi hidupnya untuk mendedahkan rasuah LAPD. Dia menjelaskan bahawa dia berhasrat untuk membantu Christine melawan polis. Christine membawa budak lelaki itu ke doktor gigi keluarga dan dia memberitahunya bahawa gigi budak lelaki ini tidak sama, dan mereka tidak boleh menjadi seperti itu tanpa dia menjalani pembedahan, yang dia boleh lihat dengan jelas budak lelaki itu tidak mempunyai. Doktor gigi bersetuju untuk meletakkan kenyataan ini secara bertulis dan berpotensi memberi keterangan di mahkamah. Christine membawa budak lelaki itu ke sekolahnya di mana gurunya tidak mengenalinya. Budak lelaki tidak dapat mengingati di mana tempat duduk yang diberikan kepadanya. Guru juga bersetuju untuk menulis kenyataan dan memberi keterangan di mahkamah jika ia berlaku. Christine memberikan kenyataan kepada akhbar memberitahu mereka bahawa budak ini pastinya tidak anaknya dan bahawa dia mempunyai bukti fizikal dan beberapa profesional bersedia untuk memberi keterangan. Seorang pegawai yang berdiri berhampiran melaporkan kepada kapten polis yang sedang bercakap dengan Christine akhbar dan dia menuntut supaya dia dibawa ke stesen melalui pintu masuk belakang. Kapten polis memarahi Christine kerana cuba memalukan jabatan polis di hadapan daripada akhbar dan sekali lagi menuduhnya hanya cuba untuk menyingkirkan budak lelaki itu. Dia bertanya sama ada dia bertekad bahawa budak lelaki ini bukan anaknya, dan apabila dia berkata ya, dia memanggil beberapa orang untuk menahannya dan memasukkannya ke hospital mental. Setibanya Christine dengan kesakitan disapu dan dicari, dan dia cuba untuk meyakinkan mereka bahawa dia tidak gila. Mereka tidak mempercayainya dan tidak akan membenarkan dia bercakap dengan ketua doktor atau membuat sebarang telefon panggilan. Dia terpaksa berkongsi bilik dengan seorang wanita yang terganggu yang tidak berpuas hati dengan Christine syarikat. Detektif Ibera dihantar ke sebuah ladang untuk menyiasat kes di mana seorang kanak-kanak telah secara haram berhijrah ke negeri-negeri. Dalam perjalanan, dia terserempak dengan Gordon, yang traknya rosak di tepi jalan. Ibera bertanya sama ada dia memerlukan sebarang bantuan, dan apabila Gordon enggan, dia meminta arahan ladang itu. Detektif itu pergi dan Gordon kelihatan mencurigakan. Dia berjaya ke ladang dan akhirnya mendapati seorang budak lelaki bersembunyi daripadanya. Apabila Ibera cuba mengikut, budak lelaki itu menyerangnya. Dia membawa budak itu ke dalam tahanan dan memandu kembali ke balai. Pendeta menjadi bimbang apabila dia tidak dapat menghubungi Christine untuk membuat radio menunjukkan tentang anaknya yang hilang. Dia menghantar seseorang untuk memeriksanya dan melaporkan kembali kepadanya. Gordon mendapat tiket ke Kanada. Christine pergi sarapan pagi keesokan harinya dan duduk bersama dua wanita yang cuba memberinya nasihat bagaimana untuk bertindak biasa di wad untuk cuba pulang lebih cepat. Salah seorang wanita, Carol, menerangkan apa itu kod 12 kod untuk mana-mana wanita yang mempunyai telah diletakkan di sana oleh polis. Dia menjelaskan bahawa kebanyakan wanita di sana adalah kod 12 kerana mereka cuba melaporkan penderaan polis dalam beberapa cara dan telah dibalas dengan dikurung. Semasa menunggu untuk dihantar pulang, Samford, budak lelaki yang ditangkap Ibera, telah mengimbas kembali keganasan di ladang dan merayu untuk berjumpa dengan Ibera untuk memberitahu perkara sebenar tentang apa yang berlaku. Christine akhirnya dapat melawat dengan ketua doktor. Dia secara kasar menyoal siasatnya dan memutar belik kata-katanya untuk mencuba dan memberi gambaran itu Christine tidak waras.
Ibera bertemu dengan Samford dan dia memberitahunya bahawa dia datang untuk tinggal bersama sepupunya ladang, tetapi tidak lama kemudian mendapati dia tidak dibenarkan pergi. Dia terpaksa membantu sepupunya menculik budak lelaki dan membawa mereka kembali ke ladang dan membunuh mereka dan mengebumikan mayat mereka. Dia berkata dia membantu membunuh sekurang-kurangnya 20. Ibera memberikan Samford satu timbunan gambar budak lelaki yang hilang dan menyuruhnya memilih mana-mana yang dia akui sebagai mangsa di ladang itu. Samford mengenal pasti kebanyakan budak lelaki itu, salah seorang daripada mereka ialah Walter Collins. Apabila Ibera cuba melaporkan penemuannya kepada Kapten Polis, dia tidak dipercayai. Kapten mengingatkannya bahawa mereka sudah menemui Walter Collins, jadi tidak mungkin dia boleh mati di ladang. Pendeta dan beberapa rakan sekerjanya masuk ke balai polis untuk meminta maklumat soal Christine Collins. Kapten memberitahunya bahawa dia telah memasukkannya ke wad jiwa kerana dia tidak stabil tingkah laku. Di hospital, jururawat cuba memaksa Christine mengambil ubat yang tidak diketahui dan dia ditahan turun apabila dia menolak. Carol cuba campur tangan tetapi dihantar ke bilik terapi kejutan elektrik sebagai hukuman. Christine melawatnya kemudian untuk mengucapkan terima kasih dan Carol mengingatkannya untuk tidak pernah berputus asa mencari anaknya. Ibera dan beberapa pegawai lain kembali ke ladang bersama Samford untuk membuatnya menggali sehingga mayat yang dia katakan dia telah dikebumikan sebagai bukti bahawa dia tidak berbohong. Sokongan anda sangat diperlukan untuk channel ini terus beroperasi. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Sila like dan subscribe channel kami. Selamat menonton.